الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pada petang ini kali pertama, insya-Allah pengajian kali pertama kitab 40 kisah menarik dari Al-Quran yang disusun oleh pelajar tingkatan 6 Ma'had Tarbiyah Islamiyah Derang tahun 2014. Pelajar-pelajar saya dan saya sebagai guru musyrif membimbing mereka. Jadi alhamdulillah, hasilnya mereka habis tingkatan 6. Saya berbincang dengan mereka untuk buat satu buku untuk melatih mereka kerja dalam pasukan berjamaah dan sekurang-kurangnya dapat tinggal kenangan untuk adik-adik mereka. Sebuah buku iaitu himpunan beberapa kisah dari Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi petang ni kita akan mula baca kitab ni. Petang ni redup-redup macam nak hujan. Angin pun kuat juga kawasan sini. Bergoyang-goyang telefon saya ni. Alhamdulillah, kita akan mula baca kisah yang pertama, muka surat pertama. Darah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu memercik ke atas ayat Al-Quran. Itu tajuk dia. Tajuk Sayyidina Uthman dibunuh. Sayyidina Uthman, dia suka baca Quran. Dia bunuh, darah dia tu mercik kena Quran. Hubungan Sayyidina Uthman dengan Quran ni sangat akrab. Akrab tu bahasa Arab tu. Sangat akrab daripada qarib, dekat. Sangat-sangat dekat dia dengan Al-Quran. Tengok saja Quran yang ada sekarang dinamakan Mushaf Uthmani. Mushaf Uthmani ni kerana zaman Sayyidina Uthman dia menyalin semula Al-Quran dengan tulisan tangan dia. Dia mencetak. Cetak cara zaman dululah, tulis beberapa orang pekerja tulis, salin. Dan sebelum itu Sayyidina Uthman membakar Al-Quran. Ada kisah Sayyidina Uthman bakar Quran. Sebab Quran ini pada zaman Nabi dihafal dalam dada. Dan adalah beberapa orang yang diizinkan menulis Quran.
Tapi tak tulislah 30 juzuk, mereka tulis surah-surah tertentu. Dan zaman Nabi ada yang tulis atas tulang, ada yang tulis atas daun, ada yang tulis atas perca kain, berselerak sana sini. Tak ada yang tulis 30 juzuk Al-Quran lengkap, tidak ada. Selepas itu zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mula timbul idea mengumpulkan Quran yang berselerak ini. Yang cadang Sayyidina Umar Al-Khattab cadang dekat Sayyidina Abu Bakar selepas peristiwa peperangan Yamamah, peperangan menentang kumpulan Musailimah Al-Kazzab. Dalam peperangan Yamamah zaman Sayyidina Abu Bakar, ramai guru-guru Quran gugur syahid. Qurra, guru-guru Quran yang menghafal Al-Quran ni banyak yang gugur syahid ketika peperangan menentang kumpulan Al-Mutanabbi, orang yang mendakwa Nabi, iaitu Musailimah Al-Kazzab. Balik daripada peperangan itu, Sayyidina Abu Bakar sangat duka cita, sangat sedih. Dan Sayyidina Umar cadangkan, kita kumpul Quran ni yang berselerak, yang ada tertulis atas tulang, atas batu, atas daun perca kain dan sebagainya ni, kumpul balik, kita himpun, kita buat mushaf 30 juzuk zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mula-mula Sayyidina Abu Bakar tak setuju dengan cadangan Sayyidina Umar. Pasal ialah benda baru, zaman Nabi tak buat, tiba-tiba dia nak buat. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Ui, berat benda ni, kerja berat ni." Tapi didesak oleh Sayyidina Umar, didesak, dan Sayyidina Abu Bakar pun semayang istikharah, minta petunjuk Allah. Allah Ta'ala lapangkan dadanya, maka dia pun mulalah projek pengumpulan Al-Quran. Macam tu cerita dia. Kemudian dilantik seorang sahabat, iaitu Sayyidina Zaid bin Thabit, yang juga orang yang paling hebat faraid. Dia juga dilantik untuk mengetuai Suruhanjaya pembukuan Al-Quran. Sayyidina Zaid ini pun pada peringkat awal dia tak setuju, dia tak sanggup. Tapi amanah kan, dia kata kalau disuruh aku memindahkan Bukit Uhud, itu lebih ringan bagiku daripada dapat satu amanah menjadi ketua Suruhanjaya pembukuan Al-Quran. Apa yang saya cerita ni zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dah mula dah kerja mengumpul dan membukukan Al-Quran, menjadikan Quran itu mushaf. Dan projek ini berjaya 30 juzuk, lama makan masa. Zaman Sayyidina Osman baru berjaya. Dan zaman Sayyidina Osman ini dia ada satu peristiwa, dia bakar Quran. Kerana Quran ini pun ada banyak versi. Ada Quran yang bercampur dengan ayat yang dah mansukh dah pun. Ada setengah cetakan itu, setengah Quran yang masih mengekalkan ayat-ayat yang dah dimansukhkan. Ada Quran yang bercampur dengan tafsir. Ada Quran yang bercampur dengan hadis. Jadi mana Quran, mana hadis campur aduk. Maka Sayyidina Osman nampak ini perkara boleh bawa fitnah, sehingga di Azerbaijan, satu negara Islam, Azerbaijan, di situ hampir-hampir berlaku pertumpahan darah, peperangan, kerana masing-masing mendakwa inilah Quran yang asli, dan satu kaum lagi Quran dia belain, dia kata ni Quran ni yang betul, Quran hampa tak betul, Quran kami betul. Padahal dua-dua tak betul. Quran bercampur aduk tak disusun rapi dengan surahnya 30 juzuk macam kita duk tengok sekarang. Sayyidina Osman sebagai khalifah tak mau bagi orang bergaduh, tak mau bagi perang. Maka Sayyidina Osman kumpul semua mushaf ini, mushaf yang bercampur aduk dengan hadis Nabi, dengan tafsir, campur aduk dengan ayat-ayat yang dah dimansuhkan, tapi ada sebahagian tu masih belum padam ayat-ayat tu. Sayyidina Osman bakar Quran. Bila bakar ni, ya Allah, orang kata macam-macam lah. Orang nak kata kan. Dan dia jawab, untuk elak daripada perpecahan, dia bakar dan dia tulis semula Quran macam kita tengok sekarang. Mushaf apa? Mushaf Uthmani. Dia kata bakar Quran ini
Samalah dia kiaskan seperti bakar masjid. Zaman Nabi, Nabi bakar masjid. Masjid Dirar. Masjid yang dibina oleh orang munafik untuk memecah belahkan kesatuan umat Islam. Masjid Dirar itu masjid mudarat. Masjid tafriqan bainan nas, untuk pecah belah kesatuan umat Islam. Masjid menjadi markas munafik. Nabi bakar, walaupun nama masjid tu lebih sinonim dipanggil rumah Allah. Nabi bakar masjid, mana Nabi bakar rumah Allah untuk elak perpecahan. Maka kata Sayyidina Osman, aku bakar mushaf. Mushaf ini sinonim dengan panggilan kalamullah. Aku bakar. Tujuannya sama. Untuk apa? Untuk elak perpecahan. Apa salahnya aku bakar Quran? Dengan hujahnya yang mantap tu, akhirnya orang akal dan terima. Dia punya hebatnya Sayyidina Osman ni, dia tulis balik tu. Tu jasa dia tu. Mushaf Osmani. Tapi waktu dia tulis tu, tak ada titik lah. Tak ada baris. Zaman tu tak ada baris, tak ada titik. Yang mula letak titik ni zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, yang mana dia ada rekod jahat, bunuh ramai ulama. Hajjaj ini dalam masa yang sama dia ada jasa dia yang mereka kaedah baris dan titik. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi memang banyak dia bunuh orang, tapi dia Islam, ada jasanya, khususnya Al-Quran yang kita baca tu tentu kembali pahala kepada beliau insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, Mushaf Osmani, Sayyidina Osman dengan Quran ni cukup rapat. Diriwayatkan setiap malam Sayyidina Osman akan membaca Al-Quran dalam semayang witir dia 1 rakaat je. Dia bangun tengah malam, itulah tahajud, itulah witir dia, semayang 1 rakaat. Dia semayang 1 rakaat witir, tak banyak, tapi dia baca 30 juzuk Al-Quran dalam solat witir. Habis khatam dekat dia. 1 malam, 1 rakaat witir, 1 Al-Quran. Begitu. Dan wafat dia, meninggal dunia pun ketika dia sedang berpuasa, puasa sunat. Darah dia memercik ketika dia sedang membaca Al-Quran. Dia dipancung kepala oleh puak Khawarij, pemberontak. Dan dia meninggal dunia juga dalam keadaan puasa sunat dan sedang membaca Al-Quran. Masya Allah. Orang-orang yang rapat dengan Quran ni, Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Baik, kita baca dulu. Sekali kita selit-selit cerita tentang Sayyidina Osman. Darah Sayyidina Osman memercik ke atas ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Surah Al-Baqarah ayat 137. Maksudnya, Allah akan memeliharamu dan umatmu dari kejahatan mereka. Ini satu terjemahan, Allah akan memelihara. Ada terjemahan lain, Allah akan membalas kejahatan mereka terhadap kamu. Mereka buat jahat kat kamu, Allah balas. Orang buat jahat kat kita, kita tak balas, kita serah ke Allah. Allah akan balas. Fasayakfikahumullah. Ini perkataan yang paling panjang dalam Quran. Terhimpun dalam fasayakfikahumullah. 5 kalimah. Fasayakfikahum. 5 patah perkataan tercantum. Ini kalimat yang paling panjang dalam Al-Quran. Fa tu makna dia maka, sa akan, yakfi memelihara atau membalas dendam, ka kamu, hum mereka, mereka buat jahat kat kamu, maka Allah akan balas kejahatan mereka itu. Kamu tak perlu balas, Allah yang akan balas. Ini dipanggil khamsu kalimat, 5 kalimah bercantuman terpanjang dalam Al-Quran. Panjang. Fasayakfikahum. 5. Allah. Kalimah yang ke-6.
Wa huwas samiul alim, dan dialah jua yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kisah di sebalik ayat ini. Golongan pemberontak amat membenci Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ini, dia muda pada Nabi 6 tahun. Nabi kita lahir tahun gajah. Sayyidina Uthman 6 tahun lepas beritu dia lahir. Maknanya mudahnya kita cakap Nabi jadi Rasul umur 40 tahun. Nabi Muhammad jadi Rasul umur 40 tahun. Sayyidina Uthman waktu tu umur berapa? 34. Beza 6 tahun dengan Nabi. Nabi umur 40, dia umur 34. Dan dia antara orang yang awal-awal memeluk Islam. Yang ajak dia jumpa Nabi ni Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar yang dakwah dan ajak dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang pemberontak ni, mereka benci Sayyidina Uthman kerana mereka timbulkan fitnah. Sayyidina Uthman ini boros berbelanja. Itu antara fitnah yang mereka kata dekat Sayyidina Uthman. Mereka kata dia belanja duit negara ni. Dia jadi khalifah tahun 24 Hijrah, dia jadi khalifah. Bila dia naik ni, dia banyak guna duit negara. Fitnah. Sebenarnya dia guna duit poket dia sendiri. Dia jumpa orang susah, dia bagi beribu-ribu ringgit. Khalifah sebelum tu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni jimat cermat. Sayyidina Uthman dia tabuk duit banyak. Tapi tak salah, duit dia sendiri. Sayyidina Uthman ni orang kaya. Mereka kata dia jaga keluarga, kroni. Dia banyak bagi duit kat kroni. Dia bagi duit dia sendiri. Dia orang kaya, duit poket dia, duit peribadi dia, apa salahnya? Sebelum dia jadi khalifah lagi dia kaya. Waktu Nabi duduk hidup tu, kata Nabi, Sayyidina Uthman telah membeli syurga 2 kali. Uthman ishtaral jannah marratain. Sayyidina Uthman beli syurga 2 kali. Nabi tawarkan syurga, siapa sanggup? Dia beli dengan duit ringgit dia. Apa dia beli syurga 2 kali ni? Yang pertama, dia sampai di Madinah. Orang Yahudi duk meniaga ayak. Ayak telaga rumah. Dia pergi runding, dia beli. Dia beli, kemudian dia wakaf. Untuk orang Islam, main ambil percuma. Untuk Yahudi, dia jual. Untuk kos nak rawat telaga, nak rawat air telaga. Dia beli. Bi'ru rumah. Dia beli telaga tu. Kalau tidak, orang-orang Madinah bergantung air kepada Yahudi, kena bayar. Bila dia beli, dia kata ini wakaf. Telaga wakaf, free of charge. Siapa Islam, ambil percuma. Siapa bukan Islam, kena bayarlah untuk dia nak rawat keluarga. Satu. Yang kedua, ketika Nabi menawarkan manjahaza jaishal usrah falahul jannah. Siapa yang mempersiapkan tentera susah, iaitu tentera Tabuk, perang Tabuk, dipanggil Jaish al-Usrah. Siapa yang menyiapkan kelengkapan senjata perang kepada tentera Usrah, tentera Tabuk ini, falahul jannah, maka baginya syurga. Dia sanggup, dia kata, wahai Rasulullah, saya taja 70 ekor kuda sebagai kenderaan bagi yang tak ada kenderaan nak pergi ke Tabuk. Tabuk ni dekat Jordan, Madinah ke Jordan jauh. Musim panas pula. Dia kata saya bagi 70 ekor kuda. Dia pergi beli. Dengan duit dia beli kuda-kuda perang, bagi 70 ekor kat Nabi. Ikutlah Nabi nak edar kepada siapa-siapa yang belum ada kenderaan. Wakaf kenderaan kuda. Dan dia juga sebelum nak pergi perang tu, pagi tu dia buat jamu kenuri. Dia jamu kenyang-kenyang ni tentera hak nak berangkat ni. Breakfast ditaja oleh Sayyidina Uthman. Dia orang kaya. Nak cerita kekayaannya. Kemudian Sayyidina Uthman juga, dia main tabung atas riba Nabi. Nabi duduk i'tikaf dalam masjid. Dia balik rumah dia, dia ambil 1000 dinar.
1000 dinar ni 800 ringgit Malaysia. 800 ribu ringgit. Dia mai bawa tu satu uncang, dia tabuk atas depan Nabi, dekat riba Nabi ni, tering duit mah. Nabi panggil sahabat bilang 1000 dinar, duit kita 800 ribu ringgit, dekat-dekat sejuta. Tu dia. Dia beli syurga 2 kali, beli telaga dan dia menaja kesiapan tentera untuk pergi perang Tabuk. Ini antara manaqib, cerita-cerita menarik kemuliaan pemurahnya Sayyiduna Uthman radhiyallahu anhu. Dia jadi khalifah tahun 24 selepas pemerintahan Sayyidina Umar, yang mana Sayyidina Umar kan akhirnya dibunuh, ditikam, dibunuh 3 hari lepas meninggalnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, maka dilantik Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni pun dicadang oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pilih ahlul hilli wal aqd, beberapa orang yang berkelayakan untuk menjadi khalifah. Sayyidina Umar pilih, dan Sayyidina Umar suruh mereka ni bincang sesama mereka, dan mereka berbincang. Akhirnya mereka melantik Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu sebagai khalifah. 3 hari lepas Sayyidina Umar meninggal, dia naik jadi khalifah tahun 24 Hijrah. Dia merintah 12 tahun. Watak dia berbeza dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni keras, tegas, orang tak berani ya. Sayyidina Umar ni tegas, cengih kita panggil. Mai Sayyidina Uthman dia lemah lembut, dia banyak meraih orang, maka orang ambil peluang tu untuk pijak kepala dia. Sayyidina Umar mati ditikam, Sayyidina Uthman mereka buat fitnah. Mereka buat satu gerakan untuk jatuhkan Sayyidina Uthman. Nak desak dia, letak jawatan, fitnah dia, kata macam-macam dekat dia. Yang paling top sekali ni apa kata dia? Kronisme. Jaga kroni. Dia jaga adik-beradik. Banyak bagi jawatan kepada keluarga dia. Banyak perhabis duit negara, padahal duit dia sendiri. Itulah fitnah. Dan mereka juga buat satu surat palsu, tanda tangan Sayyidatina Aisyah. Kononnya surat daripada isteri Nabi Aisyah mengajak umat Islam, desak dia letak jawatan. Sayyidatina Aisyah tak tulis pun surat tu, orang lain tulis, tiru tanda tangan. Tu yang kena tabayun dulu. Surat ni tersebar di Mesir, di Afrika, di Iraq, banyaklah. Banyak orang-orang Iraq terpengaruh dengan surat ni. Cerita keburukan Sayyidina Uthman, dalil-dalil, hujah-hujah kenapa Sayyidina Uthman kena berhenti daripada khalifah. Desak dia letak jawatan, desak dia. Sayyidatina Aisyah tak tahu pun, bukan dia tulis, orang lain tulis. Surat palsu. Dan dalam surat tu, kalau Uthman tak letak jawatan, kita akan berkampung di Madinah. Jom kita pergi Madinah, kita kepung rumah dia. Kalau dia tak letak jawatan juga, kalau sampai tahap perlu bunuh, kita bunuh dia. Surat, kononnya, saya sebut kononnya, surat itu ditulis oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Sayyidatina Aisyah tulis tak tulis, tak tahu apa. Tersebar di Iraq, di Iran, di Mesir. Ni pun ni geng-geng panah ni, geng-geng berontak ni tak boleh jadi. Kita kena menentang kezaliman. Kita kena jatuhkan dia. Kita kena desak dia. Macam tu. Ada orang termakan dengan surat palsu tersebut. Mereka juga, tapi Sayyidina Uthman ni memang sejak zaman Nabi lagi, Nabi dah pernah sebut dah. Ketika Nabi naik atas bukit, ada yang kata bukit Uhud, ada yang kata bukit Sabir. Ketika Nabi hiking memanjat bukit, Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, 4 orang. Ketika berada di atas bukit tu, pernah bukit bergegar, bergoyang macam telefon saya ada goyang ni. Bukit bergegar. Itu dia angin kuat ni. Bila bukit bergegar, Nabi tendang bukit.
Nabi pijak bukit. Nabi kata, wahai bukit, bertenanglah, jangan goyang-goyang. Bukit seronok. Pasal atas dia ada Nabi, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Bukit tu terlampau syok, dia gegak, dia goyang. Nabi kata, bertenanglah, jangan goyang-goyang, jangan menari. Kerana di atas kamu ada Nabi, ada siapa lagi? As-Siddiq, dan ada siapa lagi? Syahidan, 2 orang yang mati syahid. Nabi cakap dah, Nabi, As-Siddiq, dan 2 orang yang akan mati syahid. Nabi cakap dah. Jadi Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman memang tahu akhir hayat mereka akan dibunuh mati syahid. Dan mereka tak takut benda ni. Inilah setinggi-tinggi cita-cita orang beriman. Asma amanina. Al-mautu fi sabilillah asma amanina. Mati syahid jalan Allah. Itulah cita-cita tertinggi kami. Takut apa? Dia memang tak takut. Jadi fitnah ini berat, fitnah ni. Desak dia letak jawatan, kata dia jahat, kata dia korupsi, kata dia belanja, boros, kronisme, macam-macam orang kata dekat dia. Dekat Sayyidina Umar ni pun tak berani. Sayyidina Umar cengih, Sayyidina Umar tegas, garang. Sayyidina Osman ni yang tak apalah, ni pun kata kita sabar. Macam tu. Watak dia. Dan dia pemalu lah, terkenal. Asyadduhum hayaan, sahabat yang paling pemalu Sayyidina Osman. Dalam hadis, pernah di rumah Sayyidatina Aisyah, Nabi ada di rumah Sayyidatina Aisyah, tiba-tiba ada orang bagi salam, minta izin nak jumpa Nabi. Siapa orang tu? Sayyidina Abu Bakar. Nabi sedang berbaring, kain Nabi ni terselak, nampak betis, nampak betih, nampak bulu betih. Angin kuat, sejuk lah. Goyang ni, Allah Akbar. Di rumah Sayyidatina Aisyah, Nabi sedang bersantai-santai. Sayyidina Abu Bakar minta izin nak masuk. Nabi kata, tafadhal, waalaikumsalam, sila masuk. Nabi duduk tidur, kain ni terselak, nampak bulu betih. Nabi tak betul kain, Nabi duduk tidur macam tu lah, sembang-sembang. Lepas tu Sayyidina Umar pula bagi salam, minta masuk. Nabi kata tak apa, mai masuk. Nabi masih tidur berbaring, kain Nabi terselak, nampak betih. Lutut tak nampak lah, betih nampak. Lepas lama sikit, mai orang ketiga pula bagi salam. Nabi tanya siapa tu? Orang yang bagi salam tu bagi tahu, saya Osman, nak masuk boleh tak? Nabi pun kata, tunggu sat. Nabi buat apa? Nabi bangkit duduk, Nabi tarik kain bagi elok, berbetui tempat duduk Nabi, tutup bulu betih tu bagi elok sikit. Nabi rapikan pakaian Nabi. Baru Nabi kata, sila masuk Osman. Masuk. Sayyidina Osman pun masuk. Tak apalah, cerita berakhir takat tu. Bila mereka tetamu 3 orang balik, tetamu ni siapa? Orang pertama, pak mertua Nabi, Sayyidina Abu Bakar. Orang kedua, pak mertua Nabi, Sayyidina Umar. Orang ketiga, menantu Nabi, Sayyidina Osman, menantu Nabi. Bila balik, Sayyidatina Aisyah tanya Nabi, wahai Rasulullah, kenapa 2 orang pak mertua mai? Nabi relax-relax je, tidur macam tu, kain terselak, nampak betih pun tak apa betul. 2 orang yang awal tu pak mertua. Tapi kenapa orang ketiga tu dia bukan pak mertua, dia menantu je, menantu. Pasal apa? Bila dia mai, Rasulullah bangkit duduk, Rasulullah perbetul bagi elok. Rasulullah bagi tahu orang ketiga itu walaupun dia menantu, dia ni disegani. Orang segan dekat dia, aku pun segan dengan dia. Dan malaikat Jibril pun segan dengan dia. Dia pemalu, dia sopan, orang baik. Takkan kita nak buat, bukan tak senonoh, tak, kita pun kena beradab dengannya. Mayu Sayyidina Osman ni sangat pemalu, sangat disegani oleh para sahabat, malaikat, dan Rasulullah sendiri pun segan dengan dia. Dia dipanggil Dhunnurain kerana dia dijodohkan, dikahwinkan dengan 2 orang puteri Rasulullah. Yang pertama nama Sayyidatuna Ruqayyah yang meninggal ketika Nabi balik dari perang Uhud, perang Badar. Nabi balik pada perang Badar, Nabi seronok kerana menang, perang menang besar, seronok. Tetapi keseronokan Nabi ini bercampur dengan kesedihan
apabila mendapat berita puteri Nabi yang nama Ruqayyah meninggal dunia. Sebab tu Sayyidina Osman dia menghadiri semua peperangan dengan Nabi kecuali 2 perang. Perang pertama, perang Badar, dia tak turut serta kerana dia menemani isterinya Sayyidatuna Ruqayyah yang sakit. Perang kedua, perang Tabuk, dia tak pergi kerana isteri dia yang kedua, anak Nabi juga, nama Ummu Kulthum, sakit tenat. Jadi Nabi balik daripada Badar dapat berita Ruqayyah isteri Sayyidina Osman meninggal dunia. Nabi balik daripada Tabuk, Ummu Kulthum meninggal dunia. 2 perang ni je dia tak pergi, yang lain semua dia bersama Rasulullah. Maka dia dipanggil Zunnurain, yang mempunyai 2 cahaya, Zunnurain. Dan Nabi sebut, ma tazawwajtu Uthman, ma zawwajtu Uthman, tidaklah aku kahwinkan Uthman dengan anak perempuanku illa melainkan biwahyin minas sama, dengan sebab wahyu dari langit. Maknanya bukan Nabi yang kahwinkan, Allah yang pilih dia jadi menantu Rasulullah. Dan Nabi kata, kalau aku ada anak perempuan ramai lagi, aku akan kahwinkan dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Siapa tak mau menantu macam ni? Kaya, sopan santun, baik, rajin baca Quran. Allah, siapa tak mau no? Nabi kata bukan aku je mau, wahyu dia berlangit, Allah pun mau. Allah suruh aku ambil dia buat menantu. Betapa baiknya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Zaman Nabi dia pemurah. Zaman Nabi dia banyak dana yang dia bagi kat Nabi. Kan Nabi bila ada orang sakit, Nabi pergi ziarah, dia bagi duit kat pak mentua dia. Sebab nak bagi dekat orang sakit. Ada orang mati, Nabi pergi ziarah, dia bagi duit kat Nabi, suruh sampaikan. Nabi bukan ada duit sangat, tapi menantu yang kaya ni banyak tolong bapa mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk Islam dia dipanggil Abu Amru. Lepas masuk Islam dia kahwin dengan Sayyidatuna Ruqayyah. Dia dapat anak lelaki nama Abdullah. Kahwin dengan Ruqayyah, dapat seorang anak lelaki tapi meninggal dunia. Dan Sayyidatuna Ruqayyah pun meninggal dunia lepas pada tu. Dapat anak nama Abdullah, maka dia dipanggil Abu Abdillah. Lepas dia kahwin dengan 2 orang puteri Rasulullah, dia lebih terkenal dengan panggilan Zunnurain. Dulu Abu Amru, lepas tu Abu Abdillah, lepas tu paling terkenal ni Zunnurain, ya, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Baik, golongan pemberontak mereka telah mencipta berbagai tuduhan fitnah ke atasnya. Kononnya pemerintahan Sayyidina Uthman penuh dengan kezaliman dan kemungkaran. 12 tahun dia memerintah. 12 tahun. Beliau juga dikatakan hanya mementingkan kaum kerabatnya. Ini saya cerita dah. Semua tuduhan itu dijawab oleh Sayyidina Uthman dengan hujah, jawapan yang amat memuaskan, disokong bukti dan hujah yang kuat. Jawapannya kemas dan mantap. Syaitan menghasut golongan pemberontak ini hingga ke tahap mereka merancang untuk membunuhnya. Mereka mengambil peluang musim haji. Kebanyakan sahabat tiada di Madinah. Mereka pergi ke Mekah menunaikan haji. Sebilangan kecil sahaja sahabat yang tidak keluar menunaikan haji. Selain itu, sikap Sayyidina Uthman yang tidak mahu orang lain mempertahankannya jika dia diserang nanti menambahkan lagi kegembiraan puak jahat ini. Sayyidina Uthman tidak mahu berlaku pertumpahan darah kaum muslimin semata-mata untuk menyelamatkan dirinya. Beliau juga merindui syahid seperti yang telah dijanjikan Rasulullah untuknya. Pernah Nabi bersantai-santai di, tuan-tuan biasa fikir Quba kan, Quba. Dulu depan Masjid Quba itu ada Bi'ru Aris, Telaga Aris ataupun kolam Aris. Aris ni nama Yahudi. Maksudnya Al-Fallah, petani, peladang petani. Itu makna Aris. Orang Melayu pun ada nama Aris kan, maknanya peladang petani, bercucuk tanam. Bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Aris. Nabi pernah bersantai-santai, Nabi celup kaki, Nabi duduk di kolam Bi'ru Aris tu. Lah tak ada dah kalau pergi Masjid Quba, tak ada dah. Dulu ada. Telaga Aris atau kolam Aris ni
Nabi pernah duduk seorang-seorang Nabi celup kaki. Ayak basah setengah betih. Macam kita pergi celup kaki bagi ikan patuk kaki tu lah. Biasa lah. Ikan gigit kaki. Celup kaki, ikan mai duk makan lah. Duk gigit kaki. Nah, Nabi celup kaki, basahkan kaki Nabi. Setengah betih je basah. Duduk seorang-seorang. Kemudian datang Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar dulu. Sayyidina Abu Bakar mai. Tengok Nabi tu senyap. Sayyidina Abu Bakar pergi minta izin nak duduk sebelah Nabi. Nabi kata duduk. Oh, Nabi tak cakap banyak. Celup kaki senyap. Apa pasal pun tak tahu. Termenung. Sayyidina Abu Bakar duduk. Dia pun celup kaki juga. Mai Sayyidina Umar pula. Sayyidina Umar mai. Duduk sebelah lagi. Celup kaki juga. Kemudian datang Sayyidina Osman. Sayyidina Osman, dia mai, dia tak duduk sebelah Nabi, dia tak duduk sebelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tak. Dia duduk menatap muka Nabi. Dia duduk depan tu. Kolam tu bulat, dia duduk sana, dia pun celup kaki juga. Tu cerita hadis lah. Tak ada apa-apa yang Nabi riwayatkan. Nabi hanya bersantai-santai, celup kaki. Rupa-rupanya kematian mereka ni, Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Kubur mereka, kata ulama, kubur mereka, pusara mereka, macam cerita celup kaki ni. Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni duduk sekali, satu bilik. Bilik Sayyidatina Aisyah. Duduk rapat-rapat. Dekat-dekat. Kan? Sayyidina Osman kubur dia di mana? Depan Nabi sana. Depan sana tu apa? Perkuburan Baqi'. Oh, rupa-rupanya ada hikmah. Ada rahsia dia. Walaupun waktu ni penduduk ni pun tak tahu apa lagi. Rupa-rupa kematian Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, pusara ni satu bilik. Sayyidina Osman mana? Dia depan Nabi, depan masjid. Iaitu perkuburan Baqi'. Betul-betul bertentangan dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi'ru Aris. Itu di Quba. Dulu ada telaga. Dan di telaga tu juga Sayyidina Osman pernah tanpa sengaja jatuh cincin yang Nabi duk cop sorak tu. Cop Nabi tu ada cincin yang ada tulis Muhammad Rasulullah. Zaman Nabi kalau ada sorak rasmi Nabi cop lah. Lepas Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar pula duk cop sorak. Nak jaga apa? Sorak rasmi. Zaman Sayyidina Umar duk cop. Zaman Sayyidina Osman duk cop dan dia pakai cincin Nabi tu, jatuh ke dalam telaga tu, cari tak jumpa. Dan lepas daripada hilang cincin tu lah muncul macam-macam fitnah. Orang kata dia bagi hilang pusaka Nabi, barang Nabi. Orang kata dia korupsi dia. Orang kata dia rasuah. Orang kata dia penting keluarga, kroni. Lepas hilang cincin tu lah, macam-macam tuduhan jenuh tepih lah. Dan ada orang menasihati, wahai Osman, nak mudah letak jawatannya. Letak jawatan, macam-macam fitnah akan timbul. Ada orang nasihat dekat dia, letak je lah jawatan, buat apa pening-pening ni. Sayyidina Osman, kalau dia nak cari duit, dia memang kaya dah. Letak jawatan. Kata Sayyidina Osman, wallahi aku tak akan letak jawatan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut kepada aku, wahai Osman, saya baca terjemahannya, wahai Osman, satu hari nanti Allah akan pakaikan kamu dengan satu baju. Orang desak kamu buka baju itu, jangan kamu tanggalkan baju tersebut. Orang desak buka baju, Allah bagi pakai baju. Orang suruh buka baju, jangan buka. Biar orang ugut nak bunuh, dan bunuh sekalipun, jangan kau buka baju tersebut. Sayyidina Osman kata, aku takwil, aku tafsir, baju yang Rasulullah sebut itu ialah jawatan khalifah. Orang desak, suruh aku letak, aku tak akan letak sama sekali. Bukan gila kuasa. Bagi orang yang tak faham, kata Sayyidina Osman ni gila kuasa. Bukan gila kuasa, tapi dia nak biar dia terus jadi khalifah. Dia tak tunduk desakan pemberontak. Biarlah, kata Nabi, orang bunuh sekalipun, jangan kau buka baju. Dia tak letak jawatan.
Kalau orang lain lah ditikam kiri kanan serangan fitnah ni, lama-lama lemah juga, senang letak jawatan lah. Akhirnya mengalah letak jawatan. Sayyidina Osman tak, dia tak letak. Sayyidina Nabi dah cakap dah dekat dia. Begitu. Kita berhenti takat ni dulu. Angin pun kuat ni belakang ni. Angin kuat sedap. Main wow syok ni. Hujan. Telefon saya pun bergegak-gegak dah. Esok kita sambung lagi pagi esok. Cerita Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, ahli syurga, mati syahid, antara orang yang awal-awal masuk Islam, banyak jasanya kepada Islam, terutamanya Al-Quran. Saya pergi Uzbek, ada ni persimpan Quran tulisan Sayyidina Uthman. Ada di Uzbekistan. Quran tu di muzium. Nak tangkap gambar tak boleh. Tak boleh bawa kamera. Quran tu besar, ditulis atas kulit kijang. Tanpa titik, tanpa baris. Itulah Mushaf Uthmani original. Yang mana Sayyidina Uthman ni dia buat 6 nuskhah ditulis. Dia hantar ke negara-negara yang terkenal zaman tu. Ke Mesir, ke Yaman, dan ada satu nuskhah tu sampai ke Uzbekistan dan tersimpan rapi di sana. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi perbahasan menceritakan tentang sahabat yang sangat berjasa, iaitu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.